Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faizah Irnawati mewakili kumpulan PLC EasyCam dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang akan membentangkan laporan PLC untuk Konvensyen Penyelidikan PLC dan Inovasi Pendidikan tahun 2021. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan EasyCam. Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam talian adalah sesuatu yang tidak asing lagi sejak penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Berdasarkan kajian, hampir 80% pendidik menyatakan bahawa cabaran utama semasa PDPC dalam talian ialah memastikan keberadaan pelajar semasa kelas berlangsung. Pendidik perlu menyesuaikan kaedah pengajaran dengan keperluan semasa bagi memastikan pelajar memberi tumpuan dan menilai pemahaman pelajar walaupun PDPC dilaksanakan dalam talian. Berdasarkan refleksi ahli kumpulan PLC, cabaran utama yang dihadapi adalah sukar untuk mengawal keberadaan pelajar. Penilaian dalam talian dapat membantu meningkatkan fokus dan tumpuan pelajar. Namun, pengajaran topik kimia organik melibatkan lukisan struktur molekul yang tidak dapat dinilai melalui Google Form, Kahoot dan Quizzes yang lebih tertumpu kepada soalan objektif. Tujuan pelaksanaan inovasi melalui PLC adalah untuk meningkatkan profesionalisme pensyarah di mana pengetahuan teknologi pedagogi kandungan (PTPK) dalam kalangan pensyarah dapat dipertingkatkan melalui sesi perkongsian guru. Tujuan kedua adalah mewujudkan pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar semasa PDPC dalam talian. Objektif pelaksanaan sesi perkongsian guru terbahagi kepada dua. Pertama, untuk memantapkan kaedah pengajaran pensyarah secara dalam talian bagi topik kimia organik, khususnya cara menilai tahap kefahaman pelajar terhadap tindak balas sebatian organik. Kedua, untuk meningkatkan fokus dan penglibatan pelajar dalam pembelajaran topik kimia organik semasa pelaksanaan PDPC dalam talian. Sesi perkongsian guru dipilih sebagai alat kolaboratif kerana ia dapat membantu pensyarah mempelajari aplikasi dan teknologi pendidikan baharu secara hands-on. Terdapat dua strategi yang digunakan dalam sesi perkongsian guru. Melalui strategi Pillow Talk, setiap ahli kumpulan diberi peluang berkongsi masalah yang dihadapi semasa PDPC. Manakala strategi Show, Tell and Share digunakan untuk berkongsi pengetahuan mengenai alat digital yang digunakan. Seramai 13 orang pelajar yang berprestasi rendah, pasif dan kurang memberi maklum balas telah dipilih sebagai kumpulan sasaran. Bagi mengukur tahap keberkesanan inovasi, satu soal selidik dengan 5 skala Likert telah diedarkan kepada kumpulan sasaran dalam bentuk Google Form melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram. Data soal selidik kemudiannya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Hasil dapatan sesi perkongsian dan refleksi pensyarah telah dicatatkan menggunakan toolkit yang telah disediakan. Sebanyak 4 kali perjumpaan telah dilaksanakan berdasarkan kitaran pelaksanaan sesi perkongsian guru. Perjumpaan pertama dimulakan dengan menentukan objektif sesi perkongsian dan jenis alat digital yang akan digunakan. Perjumpaan kedua diadakan untuk menyediakan bahan PDPC mode live participation menggunakan aplikasi Nearpod. Pada perjumpaan ketiga, ahli kumpulan merancang untuk menambah baik pengajaran melalui mode student pace. Dan pada perjumpaan terakhir, ahli kumpulan membuat refleksi keberkesanan pelaksanaan sesi perkongsian. Aplikasi Nearpod dipilih sebagai alat digital kerana ia boleh didaftarkan secara percuma. Salah satu aktiviti interaktif Nearpod adalah Draw-It yang membenarkan pelajar melukis struktur molekul organik pada paparan skrin masing-masing dan pensyarah boleh memantau proses pelajar menjawab soalan secara langsung. Aplikasi Nearpod boleh digunakan dalam pembelajaran segera atau tidak segera. Untuk pembelajaran segera, pensyarah perlu menggunakan mode live participation di mana aplikasi Nearpod diintegrasikan dengan aplikasi Google Meet.
Langkah pertama dimulakan dengan penyediaan bahan pengajaran oleh pensyarah seperti membina slide pengajaran dan merancang aktiviti dalam aplikasi Nearpod. Langkah kedua, pensyarah dan pelajar perlu log masuk ke aplikasi Google Meet untuk memudahkan komunikasi secara langsung. Langkah ketiga, pensyarah perlu mengakses laman web Nearpod dan menghantar kod atau pautan akses kepada pelajar. Video berikutnya akan menunjukkan paparan skrin pensyarah dan pelajar semasa aktiviti Nearpod dijalankan menggunakan mod live participation. Bagi mengatasi masalah capaian internet, pembelajaran tidak segerak boleh dilaksanakan melalui mod student pace di mana pensyarah boleh mengedarkan aktiviti yang dirancang dalam Nearpod kepada pelajar melalui aplikasi Google Classroom. Video berikutnya merupakan hasil penemuan daripada pendekatan pengajaran dalam inovasi yang dijalankan berdasarkan refleksi pensyarah. Nearpod merupakan salah satu aplikasi di mana pelajar boleh menulis jawapan mereka pada paparan skrin telefon pintar masing-masing semasa perbincangan soalan dalam talian. Pada masa yang sama, pensyarah boleh melihat jawapan pelajar dengan serta-merta dan menilai kefahaman mereka. Cara perbincangan soalan menggunakan aplikasi ini didapati lebih disukai oleh pelajar kerana mereka akan mendapat maklum balas segera daripada pensyarah. Ia adalah sama seperti apa yang berlaku di dalam kelas fizikal. Pelajar juga didapati lebih bersemangat untuk mencuba soalan yang diberikan oleh pensyarah kerana kesilapan jawapan yang mereka lakukan boleh dilihat dan dibetulkan oleh pensyarah dengan serta-merta. Aplikasi Nearpod ini membolehkan saya berkomunikasi secara dua hala dengan pelajar-pelajar saya. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selalunya jika saya berikan soalan lisan, sebahagian besar pelajar gagal memberikan jawapan kerana ketiadaan mikrofon ataupun sifat malu mereka sendiri. Okey, tapi dengan adanya aplikasi ini, pelajar dapat memberikan jawapan secara bertulis dan ini adalah sangat sukar bagi subtopik kimia organik. Okey, tapi dengan adanya aplikasi ini, masalah ini dapat diatasi. Okey, selain itu saya dapat memantau keberadaan pelajar saya dan sekaligus meningkatkan fokus mereka kerana mereka tahu bahawa mereka perlu menjawab soalan semasa PDP dalam talian. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 76.39% pelajar setuju dan sangat setuju bahawa Nearpod membantu meningkatkan fokus mereka semasa pembelajaran dalam talian dengan min yang diperolehi adalah 4.00. Aktiviti Nearpod terbukti dapat meningkatkan pelibatan pelajar berdasarkan respons setuju dan sangat setuju sebanyak 69.23%. Min yang diperolehi adalah setinggi 4.08. Objektif kajian untuk meningkatkan fokus dan pelibatan pelajar semasa PDPC dalam talian telah berjaya dicapai. Peningkatan pelibatan pelajar dalam PDPC dapat diukur berdasarkan motivasi pelajar, usaha pelajar untuk menjawab soalan, kemampuan pelajar menjalankan penilaian kediri terhadap pemahaman topik yang dipelajari dan juga kekerapan pelajar bertanya soalan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa melalui Nearpod, pelibatan pelajar berada pada tahap sederhana tinggi dan kaedah PDPC masih perlu ditambah baik.
Strategi pengajaran yang digunakan terbukti berkesan dan memberi impak positif kepada PDPC. Inovasi yang dilaksanakan telah berjaya menggalakkan pembelajaran aktif melalui komunikasi dua hala antara pensyarah dan pelajar semasa sesi perbincangan. Peningkatan motivasi pelajar dalam kumpulan sasaran turut meningkat apabila jawapan yang diberikan oleh mereka dapat dinilai dan diberi maklumat segera melalui aplikasi Nearpod. Selain itu, perkongsian ini dapat mendedahkan pensyarah kepada strategi PDPC yang lebih berkesan dalam pengajaran topik kimia organik. Penambahbaikan strategi penilaian terhadap pemahaman pelajar dalam pembelajaran topik kimia organik juga dapat dilihat. Melalui Nearpod, penilaian bukan sahaja boleh dijalankan menggunakan soalan objektif tetapi juga terhadap lukisan struktur molekul. Sumbangan utama sesi perkongsian guru kepada kolej dan bahagian matrikulasi adalah meningkatkan profesionalisme para pensyarah melalui komuniti guru digital learning. Selain itu, sesi perkongsian guru turut menyumbang ke arah peningkatan kemahiran mengajar menggunakan teknologi pendidikan supaya persekitaran pembelajaran digital yang positif dapat diwujudkan. Kesimpulannya, sesi perkongsian ini dapat memantapkan kemahiran dan keyakinan pensyarah dalam mempelbagaikan strategi pelaksanaan PDPC dalam talian melalui penggunaan alat digital yang bersesuaian dengan pedagogi pengajaran. Akhir kata, kumpulan kami berharap agar PLC yang telah dijalankan ini dapat memberi idea kepada semua pensyarah kolej matrikulasi dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran agar kita sama-sama dapat memperkasakan pembelajaran dalam dunia digital selaras dengan tema KON PPI 2021. Sekian, terima kasih.